Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Saya doakan agar kalian semuanya sihat walafiat sentiasa dan dikurniakan rezeki yang melimpah lagi berkah dari Tuhan Yang Maha Pemurah. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang sebuah kes yang terjadi di Amerika Syarikat di mana seorang gadis yang telah diculik dan dikurung di sebuah kawasan pelabuhan semasa dia sedang berjalan pulang dari sekolah. Gadis malang tersebut bernama Abigail Hernandez atau Abby, dilahirkan pada 12 Oktober 1998. Ibunya bernama Zenia dan ayahnya bernama Ruben Hernandez. Abby digambarkan sebagai seorang gadis yang ceria, baik perilaku, periang, mudah mesra dan sangat mencintai haiwan. Apabila kedua orang tuanya bercerai, Abby dan kakaknya Sarah tinggal bersama ibunya di North Conway, New Hampshire, Amerika. Abby bersekolah di sekolah menengah Kenneth High School dan mata pelajaran yang digemarinya adalah mata pelajaran bahasa Jerman dan robotik. Abby juga sangat menggemari muzik rock klasik dan keluar lepak bersama teman lelakinya, Jamie Campbell, dan dia juga seorang yang suka bersukan dan sering keluar hiking bersama ibunya di hujung minggu. Pada tarikh 9 Oktober 2013, Abby memulakan hari itu dengan perasaan yang sangat teruja, ini kerana dia sudah tidak sabar lagi untuk meraihkan hari jadinya, yang bakal tiba hanya beberapa hari lagi, dan akan meraihkannya bersama kawan-kawan dan keluarganya. Seperti biasanya, pada setiap hari, Abby akan pulang dari sekolah bersama teman lelakinya Jimmy, dengan menaiki bas sekolah. Akan tetapi, entah kenapa pada hari itu, Abby minta diturunkan sendirian di sebuah kedai, dan akan meneruskan perjalanan pulang dengan berjalan kaki. Tetapi malangnya, Abby tidak pernah sampai ke rumahnya pada hari tersebut. Apabila ibunya, Zenia, pulang dari kerja pada petang itu, merasa hairan, dia dapati, Abby masih belum sampai ke rumah dari sekolah. Zenia kemudiannya menghubungi Jimmy, teman lelaki Abby, bertanya apakah Abby bersamanya pada ketika itu, tapi Jimmy mengatakan yang dia tidak melihat Abby semenjak dia dan Abby pulang dari sekolah. Dan tidak ada seorang pun daripada kawan-kawan Abby yang lain mengetahui di mana Abby pergi dan berada. Zenia, ibu Abby, sangat risau dan bimbang, ditakuti terjadi sesuatu yang buruk kepada Abby, dan dia khawatir jika Abby mengalami kemalangan dan patah kaki dilanggar kenderaan semasa dalam perjalanan pulang dari sekolah, siapa tahu, katanya pada host TV. Dia berkata lagi, yang dia telah menghubungi pihak hospital, tapi pihak hospital mengatakan yang mereka tidak menerima pesakit bernama Abby. Zenia, ibu Abby, mengalami tekanan perasaan berat semenjak kehilangan Abby. Setelah dia melaporkan tentang kehilangan Abby pada pihak polis, maka pihak polis pun memulakan operasi pencarian Abby dengan intensif, dan ia turut juga dibantu oleh FBI. Mereka menjalankan siasatan dari rumah ke rumah di mana Abby dilihat kali terakhir. 3 hari selepas kehilangan Abby, di mana sepatutnya hari itu, Abby meraihkan hari jadinya yang ke-15, pada hari itu ahli keluarga, kawan-kawan dan jiran-jiran tetangga mengadakan majlis doa selamat untuk Abby supaya Abby kembali dengan selamat. Hari silih berganti, akan tetapi berita tentang Abby masih tidak kunjung tiba, dan ada di antara orang mula membuat andaian bahawasanya Abby melarikan diri dari rumah, dan ada juga yang mengaku melihat Abby bersama Jimmy di sebuah kedai farmasi sedang membeli alat tes kehamilan sebelum kehilangannya. Mereka beranggapan Abby mengetahui dirinya hamil, oleh kerana takut untuk memberitahu pada keluarganya, maka Abby mengambil keputusan untuk melarikan diri. Pihak berkuasa mula memanggil Jimmy untuk membuat siasatan tentang kabar angin yang mengatakan Abby hamilkan anaknya, tapi Jimmy menafikan semua andaian tersebut. Jimmy mengatakan kepada pihak polis, pada hari itu, dia melihat Abby turun dari bas sekolah, kemudian memasuki sebuah kedai dan seterusnya berjalan kaki pulang. Jimmy berkata lagi, yang dia cuba menyuruh pemandu bas berhenti, supaya dia boleh pulang berjalan bersama Abby, tapi pemandu bas enggan menunaikan permintaannya. Sejurus kemudian, Jimmy menghantar pesanan mesej pada Abby, tapi Abby hanya membalas dengan emoji hati. Dia menghantar pesanan mesej tersebut lebih kurang pada jam 2.53 petang, tapi selepas 14 minit kemudian, signal telefon Abby tiba-tiba saja hilang dari jejak tower telekomunikasi, yang hanya sebatu jaraknya dari rumah Abby. Salah seorang pegawai penyiasat berkata, mereka tidak ada sebarang petunjuk atas kehilangan Abby. Dia berpendapat, berkemungkinan, Abby telah membuat sesuatu yang tidak menyenangkan pada seseorang yang menyebabkan kehilangannya. Terakhir kali Abby dilihat di dalam kamera CCTV di sekolahnya pada hari dia menghilang. Di dalam rakaman tersebut Abby keluar dari kelas, dan di dalam rakaman itu juga tidak terlihat Abby membawa sebarang keperluan lain yang menandakan dia ingin melarikan diri dari rumah.
Setelah sebulan berlalu, tapi masih tiada sebarang berita tentang kehilangan Abby, ini membuatkan fikiran ibunya buntu, yang menyebabkan ibunya mengalami masalah tidur dan kurang selera makan, dan tidak dapat melakukan sebarang aktiviti lain selain hanya berusaha untuk mencari berita tentang Abby. Tiba di suatu hari, di mana ibu Abby beranggapan yang dirinya tidak akan mendapat berita tentang Abby lagi, tidak semena-mena, tiba sepucuk surat kepadanya. Surat itu dihantar oleh Abby, di dalamnya Abby mengatakan yang dia sangat menyayangi ibunya, dan memohon maaf atas apa yang terjadi. Abby berkata lagi yang dia telah melihat tentang dirinya di surat khabar, radio dan televisyen, dan dia mengatakan yang dia sihat dan sangat merindui ibunya tapi dia tidak dapat memberitahu di mana dia berada sekarang. Suka digambarkan bagaimana perasaan ibunya ketika itu. Selama ini, ibunya beranggapan Abby tidak melarikan diri dari rumah, dan tiba-tiba ibunya menerima surat mengatakan sebaliknya. Ini menyebabkan ibunya keliru, dan tidak mempercayai bahawa surat itu datang dari Abby. Tetapi setelah pihak polis menyiasat, dan mengkaji surat itu, ternyata terdapat DNA Abby padanya, dan tulisan itu adalah tulisan asli tangan Abby. Namun ibu Abby memiliki firasat yang mencurigakan terhadap surat itu. Sepertinya surat yang Abby hantar itu mengatakan semuanya baik-baik sahaja. Sekarang biarkan aku jalani hidupku sendirian. Manakala, pihak polis masih enggan menyiarkan tentang surat itu pada media, kerana mereka khawatir tentang keselamatan Abby jika ia diketahui oleh si penculiknya. Namun sebulan kemudian, pihak polis mendedahkan tentang surat itu kepada media. Setelah ia disiarkan di pelbagai media, maka banyak orang berkata, mereka telah tahu dari awal lagi, yang Abby sebenarnya melarikan diri dari rumah, dan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan perhatian dari orang ramai, sehinggalah, ayah kandung Abby, menganggap semua kabar angin yang dikatakan itu benar. Ayah kandung Abby berpendapat, sebab mengapa Abby melarikan diri, adalah kerana keadaan masalah yang terjadi di rumah. Dia juga, iaitu ayah Abby, sebelumnya telah menuntut kepada mahkamah untuk mendapatkan hak penjagaan terhadap Abby dari ibunya, dan mungkin inilah salah satu faktor punca Abby melarikan diri. Ayah Abby juga telah membuat posting status di laman Facebook miliknya. Di statusnya dia menaik, Abby, kamu harus faham mengapa ayah mahu menuntut hak penjagaan ke atas Abby, tapi sejak surat Abby itu sampai, jelas sekali yang kamu telah melarikan diri. Apakah sebab tuntutan ayah atas hak penjagaan terhadap kamu itu penyebabnya? Hanya kamu yang dapat menjelaskan semuanya. Manakala ibu Abby pula berpendapat ianya bukanlah alasan untuk Abby melarikan diri dari rumah, malah setelah ia menerima surat itu, ia masih berfirasat yang nyawa Abby dalam keadaan bahaya. Tepat sekali, firasatnya itu benar. Pada 20 Julai 2014, setelah selama 9 bulan kehilangan Abby, dengan tidak disangka-sangka, Abby berjalan masuk ke rumah ibunya dengan masih menggunakan pakaian yang sama sewaktu ia hilang, dan ternyata, selama ini Abby telah diculik. Pada hari Abby diculik, Abby memakai kasut yang masih baru, yang dihadiahkan oleh ibunya lebih awal sebelum hari jadinya, dan, oleh kerana ia masih baru, jadi, kaki Abby berasa sakit kerana melecet. Maka tidak semena-mena, datang sebuah kereta, yang dipandu oleh seorang lelaki lalu berhenti, kemudian menawarkan untuk menumpangkan Abby balik ke rumahnya. Dan oleh kerana keadaan kaki Abby yang berasa sakit ketika itu, tanpa berfikir panjang, Abby menerima pelawaan lelaki itu untuk menghantarnya pulang, dan tanpa ia sedari, tindakannya itu adalah permulaan mimpi buruk buatnya. Sebaik sahaja Abby memasuki kereta lelaki itu, tiba-tiba lelaki tersebut mengeluarkan sepucuk pistol, kemudian menghalakannya pada Abby, dan ia mengancam untuk menembak Abby jika Abby menjerit atau berniat untuk berbuat sesuatu. Kemudiannya lelaki tersebut menggari tangan Abby, dan merampas telefon bimbit Abby dan terus merosakkannya, sebelum dia memandu ke sebuah kawasan yang terpencil jauh ke dalam hutan. Pada saat itu, Abby tahu, hanya satu hal yang perlu ia lakukan, adalah, untuk patuh dengan segala arahan lelaki itu, jika ia mahu nyawanya selamat. Lelaki itu kemudiannya membawa Abby ke dalam hutan terpencil, dan mengurungnya di dalam sebuah kontena yang kedap bunyi, dan selama berbulan-bulan, lelaki itu melakukan perkara yang menjijikkan kepadanya, malah lelaki itu memakaikan Abby rantai renjatan elektrik di leher Abby dan menyuruh Abby memanggilnya tuan. Di sebalik semua perbuatan jijik dan kejam lelaki itu terhadap Abby, Abby tetap masih berharap untuk terus hidup dan berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepadanya untuk terus bersabar dengan siksaan yang dilaluinya. Saya masih ingat ketika saya berdoa kepada Tuhan, di dalam hati dan fikiran saya mengingatkan diri, supaya saya tidak mengakhiri doa saya itu dengan amin. Ini kerana saya tidak mahu Tuhan meninggalkan saya sendirian, kata Abby semasa dia ditemu bual di sebuah stesen TV.
Kemudiannya, lelaki itu memaksa Abby untuk menulis surat kepada ibunya. Di ketika itu, Abby berusaha untuk membuat tanda pesanan rahsia di atas kertas surat yang ditulisnya itu dengan menggunakan tekanan jari kuku. Akan tetapi, tindakannya itu diketahui oleh lelaki tersebut, dan oleh kerana itu lelaki tersebut menghukum Abby dengan menyiksanya. Bagaimanapun setelah itu, lelaki tersebut menyuruh Abby menulis kembali surat itu, dan akhirnya surat tersebut sampai kepada ibu Abby. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesengsaraan dan siksaan yang dialami Abby, yang telah dikurung selama 9 bulan, di dalam sebuah kontena. Akan tetapi, Abby berupaya mengharungi semuanya, dengan menuruti segala kemahuan penculiknya supaya nyawanya terselamat dari dibunuh oleh lelaki tersebut. Malah lelaki itu, mula mempercayai Abby, dan menawarkan Abby supaya membantunya dalam perniagaan haram dengan membuat wang palsu. Di atas kepercayaannya itu terhadap Abby, yang membuatkan Abby boleh melakukan apapun yang Abby inginkan, selagi Abby tidak melarikan diri. Dia juga memberi pelbagai buku untuk Abby baca, semasa Abby tidak berbuat sesuatu, dan inilah yang menyebabkan Abby mengetahui siapa namanya, semasa dia memberi buku masakan resepi yang terdapat nama Ned Kibi tertulis di dalamnya. Namun pada petang 20 Julai 2014, Ned, iaitu penculik Abby, mula berasa takut jika pihak polis mengetahui kegiatan jenayahnya mengubah wang palsu. Ini kerana, sebelumnya dia pernah membayar kepada seseorang dengan menggunakan wang tersebut, dan orang itu merasa tertipu, lalu memberitahu pada Ned, yang dia akan melaporkan pada pihak polis. Oleh kerana itu, Ned merasa dirinya dalam keadaan seperti telur di hujung tanduk. Ia takut pihak polis akan mengetahui yang selama ini Abby berada dalam tahanannya. Guys, saat inilah keajaiban mula menyebelahi Abby, di mana, di dalam kebanyakan kes culik, biasanya penculik akan membunuh mangsanya untuk menghindari dari ditangkap. Akan tetapi, dalam kes penculikan Abby ini, Abby sangat beruntung dan bertuah, kerana Ned telah membawa Abby dengan keretanya menuju ke North Conway untuk membebaskannya, di mana disitulah tempat Abby diculik olehnya 9 bulan yang lalu. Setelah mereka sampai di North Conway, Ned minta Abby berjanji supaya tidak melaporkan pada polis yang selama ini ia telah diculik olehnya. Saya masih ingat, pada ketika itu, saya melihat ke arah langit, sambil ketawa, kerana saat itu saya berasa sungguh gembira. Saya tidak menyangka yang saya akan dibebaskan, tapi saya bebas akhirnya, kata Abby. Setelah dibebaskan, Abby berjalan kaki pulang menuju ke rumahnya, sehinggalah dirinya terakam di dalam rakaman kamera CCTV yang ada di rumahnya ketika itu. Saya ingat lagi, ketika saya sampai di rumah, dan membuka pintu sambil memanggil ibu, dan ibu menjawabnya, sambil ibu berlari ke arah pintu. Kelihatan, sepertinya ibu tidak percaya, yang dia sedang berhadapan dengan saya ketika itu. Lantas kemudiannya kami saling berpelukan, dalam tangisan, kata Abby. Seminggu setelah Abby dibebaskan, dan setelah dilaporkan kepada pihak polis atas semua kejadian yang telah berlaku, pihak polis pun menyerbu kediaman Ned, dan Ned kemudiannya ditahan dan didakwa atas beberapa kesalahan jenayah yang telah dilakukannya, yaitu kesalahan menculik dan merogol. Bagaimanapun, Ned tidak didakwa atas kesalahan jenayahnya mengubah wang palsu. Di hari perbicaraannya, Ned mengaku bersalah atas tuduhan menculik dan merogol Abby, dan pihak mahkamah pun menjatuhkan hukuman penjara selama 45 tahun sehingga 90 tahun terhadap Ned. Guys, segala yang telah dilalui oleh Abby selama ia diculik adalah suatu kejadian yang kejam, dan ia tidak sepatutnya terjadi dan dialami oleh mana-mana wanita pun. Tapi, keajaibannya, Abby berjaya mengatasi semuanya dan tetap hidup, di mana 97% mangsa culik pasti akan kehilangan nyawa mereka, dibunuh oleh si penculik. Pasti you all tertanya-tanya, mengapa Abby mahu menerima pelawaan Ned untuk menghantarnya pulang. Pada hari terjadinya kejadian ini, guys, kita sering memberi andaian yang salah atas setiap kejadian yang telah berlaku. Sebaliknya kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang telah terjadi, dan akhirnya kita menyedari dan menyesali di atas andaian kita yang salah itu, di mana ianya jauh dari kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita janganlah 100% menyalahkan mangsa, kerana Ned pada waktu itu telah nekat mengancam untuk meragut nyawa Abby ketika Ned mengacukan pistol ke arahnya. Yang sepatutnya disalahkan ialah Ned, yang merupakan syaitan yang bertopengkan manusia, yang telah menculik Abby dan telah mengurung dan menyiksanya selama 9 bulan dengan kejam. Sukar untuk kita gambarkan, di mana ada manusia seperti ini berada di lingkungan kita, dan yang menakutkannya lagi, kita tidak tahu siapa mereka itu, sehinggalah mereka melakukan kejahatannya. Dalam satu temu bual, Abby mengatakan, di mana sewaktu dia diculik dan dikurung dahulu, telah mempengaruhi kehidupan seharian dan meninggalkan kesan parut yang menyakitkan, di mana ia mengambil masa yang panjang untuk pulih.
Abi berkata lagi, kejadian yang menimpanya, mengajar ia untuk lebih menghargai erti kehidupan dan kebebasan, dan sekarang, setiap kali saya keluar, saya akan benar-benar berusaha untuk menghargai sinaran cahaya matahari dan udara yang segar yang memasuki ruangan nafas saya, dan saya tidak akan menyia-nyiakannya sama sekali selepas ini, kata Abi lagi. Abi sekarang telah berusia 23 tahun, dan dia telah berusaha untuk melupakan tragedi hitam itu di dalam ingatan dan kehidupannya, dan kita semua berdoa dan berharap agar Abi selepas ini bahagia menjalani kehidupannya dengan sempurna, seperti anak-anak gadis yang lain. Guys, bagaimana pendapat you all tentang kes di dalam video ini? Apakah yang you all lakukan jika you all berada di dalam situasi Abi? Sila beri pendapat you all di ruangan komen, okey? Saya berharap semoga you all terhibur dengan video saya kali ini, dan jika you all tidak keberatan, sila berikan video ini like atau dislike, komen dan melanggani channel saya, supaya you all dapat menerima video kes-kes jenayah dunia seterusnya di masa akan datang. Guys, di dalam kitab YouTube mengatakan, sesungguhnya melanggani channel itu percuma, tiada dikenakan bayaran, hihihihihihihihi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya.